sempurna. Saya ambil ini sedikit tuan-tuan, yang mana kita tahu salat selawat di negeri Johor ini iaitu susunan daripada almarhum Tuan Haji Yai Samsudin bin Haji Ridwan, yang juga kan ayah dia angkat kepada almarhum Sultan Iskandar, juga penasihat diraja, juga seorang tokoh ulama ilmuwan yang hebat di negeri Johor, dan anak-anaknya pun hebat. Tuan Datuk Mufti iaitu Takhril Haji Samsudin, ya, kemudian Cik Kamal, Cik Mustafa dan anak-anak beliau yang lain. Maka di antara ini negeri Johor berkemenang dengan Sarawak Tafrijiyah. Mudah-mudahan segala apa yang dititipkan oleh almarhum Pak Yai Haji Samsudin bin Haji Ridwan membekalkan kepada anak-anak Johor Darul Takzim JDT. Maknanya kenapa sentiasa semangat untuk terus mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hijrah paling besar. Betulkan hati ibu-ibu, betulkan hati nurani kita. Kenapa? Hati ini bila masuk bisikan syaitan, nafsu paling tinggi, maka akal akan mati. Akal mati tuan-tuan. Ibu-ibu mati. Pagi-pagi tadi tengok sekejap, tengok aku nak buat sarapan. Tengah hari kata tak apa, ada jamuan lepas ceramah, tak payah makan tengah hari. Contoh, dah sedia, alhamdulillah. Kita kalau orang yang sentiasa hatinya mengikhlaskan mardhatillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah permudahkan urusan, insya-Allah. Sebab itu apabila kita mengamalkan selawat ini, hijrah kita ini yang lawan nafsu ni, mudah-mudahan kalau ada perkara-perkara yang tersimpul bengkak di hati, bengkak di hati, PhD itu orang Melayu ni cukup tinggi. Contoh tengok handset masing-masing, canggih-canggih raga, bawa Apple punya kaya, tinggal makan situ je dia punya. Harga mahal loh, tak habis makan, menunjukkan hebat. Ada yang nak dimakan lagi, dia boleh cari Apple lain. Apa dalam pengisian dia? Pertama, tolong jaga jari jemari anda. Bukan jari manis. Jari manis ada yang mempunyai semua cincin besar, semua setengah kilo semua. Jangan ditekan untuk buat hasad, dengki, iri hati, buat fitnah, buat khianat, buat WhatsApp, buat cerita pagi-pagi yang bukan-bukan. Kalau tak sahih, jangan tekan, jangan share dekat kawan atau grup sebelah. Minta maaf dari grup sebelah. Yang gatal lo kenapa? Tak fikir, ingat, fitnah tu lebih bahaya daripada membunuh. Jangan kita buat perkara yang sia-sia, habis amalan kita nanti. Jadi jaga-jaga. Mudah-mudahan kalau ada di dalam hati kita belum selesai, mudah-mudahan banyakkan selawat. Allah mudahkan segala yang tersimpul itu terurai. Kemudian dia menghilangkan kesusahan dalam hati kita, mengadu dengan Allah. Ya Latif, Allah Maha Lembut. Latifah, ada latifah sini, ada latifah. Ya Latifah tu menur latifah, cahaya kelembutan. Tapi orang kita pun tipah tertipu. Latifah, ya Latif, Abdul Latif, ya Latif, Allahu Latifun bi ibadi razaqu man yasha wa huwal qawiyul aziz. Ya Latif, lembutkan hati mudah-mudahan. Kemudian dia katakan, menyampaikan segala hajat, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan rahmati, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang seterusnya kalau diamalkan, insya-Allah boleh nampak perkara-perkara yang gaib. Tapi ibu-ibu nampak gaib yang lain. Siapa suruh tengok yang bukan-bukan? Tahu naluri itu dah lembut, hati itu lembut, cepat terusik. Maka kalau kita dapat dekasyaf, kita boleh lihat. Terutamanya bila kita dah dekat, usia kita ni dekat dengan sakaratul maut. Allah Ustaz cerita bahaya je lah, kenapa maut pula. Iya, usia kita ni semua bakal jenazah lah. Betul.
Nampak semua cute-cute tudung merah, hati dia kecut nak mati. Ya Allah, amalanku, aku berjuang kerana agama bangsa dan negara. Ya Allah, masih kenapa lagi ada wanita-wanita yang masih menentang perjuanganku dalam hati kita. Betul, kerana ideologi masing-masing betul. Tapi kena jaga. Nak dapat restu tu banyak selawat. Ya Allah, mudah-mudahan kau tunjukkan jalan yang benar, jalan yang boleh memberikan kesejahteraan kepada kita semua. Dan yang ketiganya, husnul khatimah. Kita nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika an-nar. Yang kebaikan. Nampak nak beri isyarat kau enggak mai dah. Maknanya suruh cakap banyak tak cukup 1 jam, sampai pukul 5 ke 6 baru saya berhenti. Saya berhenti bercakap lah. Tapi berhenti bercakap tuan-tuan, kita ini ada masa, insya-Allah, ikut kemampuan ibu-ibu, ikut kemampuan, ya, ikut kemampuan yang Allah berikan kita. Penghijrahan kita ini datang hari ini, niat kita mukhlisina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ya, dan mereka tidak diperintahkan untuk menyembah Allah. Jangan kamu mensyirikkan Allah. Kerana apa? Kerana itu hendaklah kita ikhlaskan ibadah kita. Kadang-kadang orang tak kata, "Ya betul Ustaz, saya berjuang macam ni keterima." Ya, terima. Dalam agama ada politik. Ya betul, Nabi SAW sendiri, nama Rasulullah SAW, tapi fikir Rasulullah buat nak pilih di malam, dia istikharah, dia tahajud tak tidur Rasulullah, kemudian dia akan pilih pada tentera-tentera orang yang ikut, dia ikut kepada pertama taat perintah Allah, kedua kepada sunnah Nabi SAW. Apa antara sunnah yang ibu-ibu dah buat? Tak perasan je? Waktu pagi paling tidak sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh kan. Siapa buat itu adalah amalan sunnah Nabi. Dia dah ikut sunnah dah tu. Kenapa aku nak pergi muting dengan Kak Rohana malam ni? Apa agenda utama? Dia belum subuh dia bangkit. Kedua, dia pernah istighfar, kata Nabi, taklah kamu istighfar sebelum azan subuh paling tidak 2 kali. Kita kena istighfar astaghfirullahalazim paling tidak 100 kali. Untuk apa? Untuk perbaiki diri kita, minta keampunan pada Allah. Hablum minallah, dengan Allah. Baru minta hajat kita, kasih sayang hablum minan nas, kasih sayang dengan manusia. Kalau suami masalah, anak-anak masalah, minta dengan Allah, baru jatuh hati dia di dalam hati masing-masing kita itu. Anak ke suami, minta hajat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nak cerita yang fizikal ni tuan-tuan, ibu-ibu, dia jauh-jauh. Yang nak betulkan sekarang adalah dalaman roh, jiwa kita. Ni yang tak nampak, benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak. Sebab itu apa kita betulkan jiwa kita, insya-Allah mudah perjalanan kita. Macam ibu-ibu nak buat jemput-jemput tepi KPK, pergi telefon kawan pagi-pagi. Kau buat jemput-jemput, kau apa lembut sangat? Kau apa bagi resepi kat aku? Mudah je, apa dia? Kau ada nasi lebih malam tadi? Ada. Kau ambil 3 genggam, lepas tu masuk kat blender, campur dengan air lebih kurang. Lepas tu kau tuang tepung gandum. Lepas tu kau cincangkan bawang. Lepas tu kau perahkan ikan bilis. Lepas tu kau cincang lagi kentang. Jadi apa pula tu kan? Kau letaklah garam secukup rasa. Kau panaskanlah kuali, letakkan minyak. Dapilah jemput-jemput yang lembut. Dapat resepi pula hari ini. Memang betul kan? Dia tak main jemput pakai tuang minyak panas. Apa cerita nak guna kat panas? Tuang minyak panas. Begitu hati kita nak lembut, tuang orang marah, beri petrol, makin panas. Simbah dengan air wudu. Betul? Simbah dengan air wudu. Lepas tu telinga ni dia degil. Buka tudung bayi rumah, picit dua-dua telinga. Aku dengar yang kau bukan. Bila berwudu, runtuh, luruh, gugur semua dosa-dosa kecil kan. Sebab tu ambil wudu ibu-ibu, ini pertama perempuan. Lelaki okey ni, ini perempuan lagi istimewa. Sebab dia dengan Allah SWT dia pakai wudu, terpulanglah ke ibu mana masih wudu yang kita
Jangan ambil wuduk ni, ambil basuh kepala gini, basuh dahi ke kepala. Kepala ada rambut kan maksudnya. Walhasil kat situ kata Imam Syafi'i tak. Okey, yang wajib tahu ya, tapi sini aja yang sunat di telinga ni yang banyak dengar. Ini yang kadang-kadang hati kita ni, kadang urat saraf kita, baik dia dengan kaki. Sebab itu sunnah Nabi buat 3 kali dan telinga ini dipijit, ditarik kat sini ada. Jumlah urat dia ni lebih banyak sama dengan urat di bangkak kaki kita, di jari-jari tapak kaki kita. Sebab tu jangan letak ambil wuduk. Lagi kalau ada anting-anting yang besar, besar dia 250 gram sebab 250 gram. Urut dan dia tarik, ni tarik, ini sunnah, letak tambahan air kecilkan air. Ni boleh habis ni, cukup untuk anggota wuduk. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak akan pesau macam telinga gajah. Normal Allah. Masa duduk kan ada tempat wuduk kat rumah masing-masing, ada tempat duduk kan. Ulu kaki tu setiap jari tu gosok, picit satu-satu, air kecil, bukan penuh habis, tak. Bersilang tangan yang ni ke sana, tangan yang ni ke sini. Kadang-kadang kita buat kanan ke kanan, kiri ke kiri. Dia bersilang. Nampak? Yang tak nampak lepas ni kena hijrah, berubah. Kena berubah, kena tekan dia. Kena tekan, saya kena belajar. Begitu juga yang kaki, kalau kita biasa, kenapa jantung cepat rosak? Kenapa? Sebab kita tak perbetulkan kita punya duduk. Dia bukan letak macam ni, dia silang kat sini, dia ada kaitan. Tengok asal Zainal Abidin tunjukkan cara dia. Yang mampu, yang mana boleh tekuk-tekuk. Ustaz cakap umur aku dah 50, 60 tu. Kau cakap kaki aku dah gini dah. Kalau boleh buat dia berkaitan dengan jantung, kredit dalam mampu. Semampu kita nak buat. Kalau tak, memang tak boleh, boleh macam tu. Tapi ada juga kaedah yang lain. Kenapa? Dah mampu macam tu, tak boleh nak ubah. Lajin-lajin nak kaki ini sebelum tidur. Di antara sunnah Nabi SAW, iaitu lepas mengambil wuduk, kita urut kaki kita dalam masa 5 atau 10 minit. Lama Ustaz sampai tertidur tu. Taklah lama sangat. Itu sunnah Nabi SAW. Kenapa saya suruh hijab anggota ni dulu dalam ibadah? Itu cukup penting. Sebab kalau tak betul, miftahus solat wuduk, iaitu anak kunci kepada solat adalah wuduk dan semua ibadah. Miftahul jannah, anak kunci surga itu adalah solat. Kalau solat kita tak perbetulkan, maka sebab itu kita jangan harap untuk dapat kejayaan di dunia dan akhirat. Hayya alal falah, jom kita menuju kejayaan. Tapi nak tuju kejayaan, dia tak pula hayya ala solat. Sibuk macam mana ibu, ya rewang macam mana pun, sampai waktu solat gile-gile. Kalau pergi musafir sempat berjemaah tak ada masalah kan. Solat itu dia sebab itu kalau orang lelaki ni uzur macam mana pun, selagi dia boleh sampai, dia sampai ke masjid. Bagi perempuan, jaga diri kamu, berhijrah, berubah yang terbaik. Sampai waktu solat, jom solat kat rumah lah. Abang Haji dah siap nak pergi masjid, pakai jubah, pakai songkok, makjah kat depan ni, cik adik, cik puan macam cik dah azan maghrib, tinggallah pergi warning yang azan dah. Kejap bang, nak balas, kejap nak balas. Berhenti sekejap, nak maghrib berhenti, jangan layan. Kalau saya punya telefon, dia orang anak saya ke isteri saya dah tahan. Kawan-kawan saya lepas kuliah, kapuk balik rumah 10.30 tu pun saya buka. Sebelum maghrib sampai berapa jam tu, sampai 10.30 saya buka. Baru saya buka. Baru saya kata, minta maaf kalau lambat dan apa. Sebab kita nak mendahulukan umum, masyarakat umum tu dulu. Yang tu personal kita boleh tak apa, kita boleh buat. Tapi waktu solat, perempuan ni mudah, ibu-ibu nak masuk surga solat, kena jaga sampai waktu jaga.
Bukannya kita nak suka-suka tengoknya, tak boleh. Waktu apabila sampai solat, waktu solat. Kedua, jaga akhlak kita, marwah kita sebagai isteri-isteri orang. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina, isteri-isteriku, anak-anakku penyejuk mata di surga. Suami berdoa tapi isteri dia tak faham makna, sebab si suami tak beritahu apa makna yang abang baca. Rabbana hablana min azwajina, ya Allah sejukkan mati. Rabbana hablana min azwajina, istriku, wa zuriyatina, zuriat anak-anak aku, keturunan aku, qurrata ayun, yang dapat menyejukkan mata memandang. Suami tengok isteri, Allah sejuk mata. Pernah tentang pagi tadi nak begini dah dapat tentang mata dengan abang 10 saat. Ubat hati. Tengok. Betul tak salah tu tentang 10 saat je, 10 saat. Bang, kenapa tengok saya macam tu? Kan balik rumah nak pergi ke mana-mana buat dapat ilmu, saya beritahu tentang mata abang. Subhanallah. Abang baca apa? Tak baca apa je, selawat je, bukan jampi pun. Tak tahu. Tengok dia berubah hati, tautan hati tu ada kasih sayang. Dia dapat ibadah, merenung, melihat muka suami dia lah jaga kita. Ustaz bila cakap, Ustaz saya tengah ada krisis. Siapa suruh buat? Yang pergi buka FB, pergi tetap kat situ cerita hal kita kat luar, orang luar tahu apa suruh. Mengadulah dengan Allah. Betul? Bila kita dah masuk kat situ tuan-tuan, payah. Macam mana pihak yang ketiga, pihak yang keempat ambil kesempatan. Sebab itu kalau pertama kita minta dengan Allah, mungkin kesalahan dia atau kesalahan diri kita, kita mengadu dengan Allah. Ketiganya, kita taat, jaga harta suami di rumah kita. Maknanya insya-Allah dia juga ada ipari ahli syurga. Jaga akhlak, jaga solat, jaga hak suami di rumah, amanah insya-Allah. Jaga. Maknanya dia kuat hati je. Baik, kenapa saya ceritakan lebih dulu? Dia ada kaitan dengan anak-anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hijrah Nabi SAW berlaku pada 27 Safar. 27 Safar tahun yang ke-13 atau 14 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bergeraklah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Gua Sur. Gua Suri arah selatan, arah selatan Makkahul Mukarramah, lebih kurang 4 km perjalanan dia. 4 km atau 5 km di sebelah selatan. Kemudian akan menuju ke Madinatul Munawwarah. Pada 27 Safar Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat pada malam Jumaat. Orang Melayu sebut aja malam Jumaat, fobia dia. Malam Jumaat Kliwon. Sudah, cuba tengok Indonesia punya cerita. Bila malam Jumaat, alhamdulillah, kata para sahabat, ya Rasulullah, hari ini hari Jumaat, esok hari Khamis kan? Petang lepas asar, kata Nabi SAW, sampai petang Jumaat asar, adakah aku nak banyakkan baca Quran atau aku nak amal yang lain? Kata Nabi SAW, kau nakkan syafaatku, banyakkan selawat hari Jumaat. Daripada petang Jumaat sampailah petang hari Jumaat, petang Khamis dah mula sampai Jumaat, banyakkan selawat ke atasku, kata Nabi. Itu ada hadis dia. Memang betul baca surah Kahfi 110 untuk kita dihindarkan dari fitnatul Masihud Dajjal, fitnah kehidupan. Ya, baca tetap baca, tapi ada lagi amalan cukup hebat selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu ya, pendek ya. Tak perlu tambah Sayyidina. Ada setengah tahap Sayyidina boleh? Tak boleh, tapi kena adil. Bila sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina
إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Itu dia. Kalau tak nak tambah, ikut yang asal. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Lepas tu tiup kat tangan. Masa bila? Lepas kita ambil wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aj'alni minan tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Sambunglah selawat Ibrahimiyah tadi. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Embus kat tangan, letak kat ubun-ubun, sapu. InsyaAllah muka dia sentiasa awet muda. Itulah selawat Ibrahimiyah. Allah suruh balik. Nampak dia dapat betulkan roh. Doa lepas wudu dan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Betul. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Terus sambung. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bukan saja untuk awet muda, dah, itu salah satu untuk kita tenang. Letak Allah, tarik nafas. Alhamdulillah. Taklah kita baca yang jampi yang bukan-bukan, ya. Bari-bari tengah jalan, anak buaya dalam tasik, ramai orang tengah jalan. Aku seorang nampak cantik. Kiri berkat selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jadi, memang bapak buaya yang datang. Bapak buaya yang datang. Baikkan hati kita banyak selawat. Baik, apa Nabi buat? Ketika Nabi berada di Gua Sur, perjalanannya lebih kurang kat situ 4 km daripada Mekah. Dia keluar. Selepas itu dia tahu rancangan orang Quraisy nak membunuh Nabi. Sayyidina Ali menawarkan diri tidur di pembangkang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kalau kita, bang saya nak kena bunuh abang ganti tempat. Aku tak nak, boleh ambil lagi. Tapi kerana masa itu jihad, kerana nak menjaga syiar agama kita Islam, jaga iman. Nah, Sayyidina Ali sanggup, tuan-tuan, sanggup ibu-ibu, dan dia selamat pergi sebelum dini hari itu. Selepas tengah malam, subuh-subuh dia sampai kat Gua Sur. Dalam keadaan dia naik ke atas, tuan-tuan, naik tinggi. Dia dalam keadaan ketinggian Nabi SAW naik ke Gua Sur, tuan-tuan. Kalau kita tengok daripada aras, kalau ke aras laut dah 700, lebih kurang 740 meter daripada aras laut. Kalau aras darat dia lebih kurang 450 lebih meter dia nak naik. Gua Sur ni tak tinggi, lebih kurang jarak dia ni 1.5 meter tinggi, lebar dia 3.5 lebar dia, luas dia untuk 2 orang saja. Agak-agak bilik ibu-ibu 1 meter tinggi, 1.5 meter tinggi, lebar 3.5 meter. Besarlah juga. Boleh. Serta memang katil tak masuk, toto je boleh masuk. Duduk untuk 3 malam. Malam Jumaat, malam Sabtu, malam Isnin. Habis makan apa? Yang dimakan anak bertuah, anak yang disayangi oleh Sayyidina Abu Bakar, untuk menjaga ayahanda dan Nabi yang tercinta, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, Sayyidatina Asma radhiyallahu an,
Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar. 3 anak ni. 3 anak Sayyidina Abu Bakar yang menjaga mereka berdua. Makna semasa dia pergi, dia ikut bawa Nabi SAW tunjukkan Amir bin Fuhairah di antara orang suruhan ataupun hamba Abu Bakar ni turut serta bersama dengan beberapa ekor kambing dan gembala kambing. Kenapa tuan-tuan? Semasa malam tu dia punya perancangan Nabi SAW. Nampak hidayah Allah tunjukkan. Dia jaga kekasih dia. Kau bawa ni naik atas. Yang ni sediakan makanan bawa. Kemudian ketika ke atas sudah penat, Abdullah perahkan susu kambing tu naik atas. Nampak minum susu kambing sunnah. Ini pegang susu kambing, cari yang powder tu yang kering minum kan. Pernah ibu terus minum susu kambing? Rupanya kenapa dia minum fresh? Untuk dapat tenaga. Tak ada masak-masak tak? Nampak kesudah rupanya susulah juga apabila Nabi ketika nak pergi Isra dan Mi'raj, di antaranya Nabi dihidangkan arak, air kosong, air susu, air madu. Nabi minum air susu. Ibu minum air madu. Minumlah madu bersama madunya. Subhanallah, malah aku kata. Tuan-tuan, ibu-ibu yang rahmatullah, Nabi SAW minum susu, kemudian turun. Abdullah temankan. Bila nak waktu subuh itu, waktu nak hampir pada subuh gelap lagi, dia dah keluar. Baik Amir bin Fuhairah ni tadi menyusun dengan kambing-kambingnya supaya tapak kaki ni tadi tak nampak. Ada pengembala lalu, jadi tapak kaki yang ni atas turun bawah ni tak jelas, dah tak nampak kaki orang. Ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Abu Bakar, dia menjinjit kaki, bukan menampak seperti kita. Kemudian dipapah, Nabi SAW dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar, naik ke atas sampai nak masuk serta kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, stay kat sini dulu je. Kenapa? Apa-apa je dari saya akan menjaga kamu, jaga dia. Maka dipastikan buka pintu gua tu tuan, ada pasti takut ada binatang-binatang yang menyengat, kalajengking, kelipan ke sebagainya. Nabi SAW lihat perbuatan Sayyidina Abu Bakar. Dia nampak ada lubang, ada banyak lubang, tapi dikoyakkan yang pertama lubang tu tutup pakai kain dia. Lagi 2 lubang dia nampak ditutup dengan kaki dia. Dah selesa, dia kata, ya Rasulullah, masuk. Bila Rasulullah SAW duduk kat situ di atas pembaringan berperah Sayyidina Abu Bakar kat situ sampai terlena, penat sangat. Abu Bakar pun terlena, azan Nabi Muhammad SAW terlena. Tetapi dalam lena yang sekejap, tak lama, Sayyidina Abu Bakar menangis, menahan kesakitan hingga meleleh air matanya membasahi pipi Rasulullah. Rasulullah terjaga. Bila terjaga, ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Kamu takut? Tak ya Rasulullah, kakiku ini telah disengat oleh binatang. Maka ditunjukkan kaki dia. Kemudian Rasulullah SAW ambil kaki Rasulullah, kaki Sayyidina Abu Bakar, kemudian dijampikan dia, diludahkan sedikit lah. Tengok banyak cerita daripada kat situ tuan, keyakinan pada Allah. Baik tuan-tuan dan ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita boleh ambil daripada itu? Maknanya jasad kita ini, bentuk macam mana pun kita pergi, dalam sempit ke, dalam luas ke, dalam keadaan selesa ke tak selesa, hati kita tetap bertaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pilih yang lain. Maka Nabi SAW ajar kepada Sayyidina Abu Bakar, sesungguhnya kita bukan berdua, ada lagi 1, 3, iaitu Allah Rabbul Jalil, Allah yang maha hebat, Allah yang menjaga kita. Ada setengah riwayat mengatakan pada hari yang ketiga dia nampak lubang ni, tetap Quraisy nampak. Kalau dia tolik aja ke bawah, confirm dia akan dibunuh dulu. Tapi Allah tak tunjukkan. Apa yang dinampak? Pada pintu dia nampak kat situ, dia nampak apa? Lihat pandangan orang Quraisy itu, ada burung merpati di sarang sedang bertelur, mengerap. Dilihat ada sarang labah-labah yang begitu, kan labah-labah lemah kan. Dia buat sarang-sarang, ini kalau macam mana ada orang masuk? Tak ada masuk. Mana dia macam tak dinampakkan terus tuan-tuan.
yang Allah Subhanahu Wa Taala dah aturkan keselamatan Nabi. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada setengah riwayat mengatakan apabila Nabi nak keluar pun, itu surah Yasin dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada setengah kata riwayat mengatakan baca surah Yasin, ada setengah riwayat mengatakan baca ayat yang ke berapa tu, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka Nabi ambil isyarat pasir itu tadi ditabur, terlena orang-orang kaum musyrikin Mekah tu tak perasan Nabi baru melangkah keluar pergi ke Sur dengan Sayyidina Abu Bakar. Ibu-ibu boleh tak baca ayat tersebut? Boleh. Bila? Kalau ada roblok, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Bukan sendiri. Assalamualaikum pakcik. Oh, mari tamu ya. Jangan. Contoh. Tapi insya-Allah dengan pertolongan Allah semua dah lengkap dah. Tu apa, dia punya gemuruh perempuan ni kan lain. Bila ada dah cukup dah, lesen dah ada, semua ada dah. Tapi bila sebut dia dah roblok, aduh hai, aku pula dah masa tu lah nak tarik belah lah, masa taruh sesangkut pula kat sini. Maaf cik, tak sempat tadi masa sebelum naik putu dulu bakal dan dekat ke sekejap ke kanan sekejap ke kiri. Kau ni mabuk ke tak tahu macam gemuruh tadi. Nampak? Begitulah kalau hati tak betul dengan ingat pada Allah. Ibaratnya kalau datang sakaratul maut, boleh tak kita kata nanti dulu KIV, boleh tak? Tak boleh sesaat, tak boleh kurang sesaat, tak boleh lebih. Sampai gitu, innama amru idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tetap Allah akan tarik. Hari ini adalah hari terakhir. Bye-bye, selamat tinggal, sayonara dunia. Kita nak buat apa? Tapi Nabi SAW keyakinan dia kuat, maka di hati dia tertaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa di antara tadi hadis yang disebutkan tadi, saya bawakan kepada teman-teman tadi pada kertasnya tadi. Ada pada ibu. Yang bawah ni. Tu dia. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ringan pada mulut dan berat pada timbangan. Timbangan besok amal kita ringan pada mulut dan berat pada timbangan. Bacalah banyak-banyak sebelum waktu subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Yang paling nyata apabila kita setelah sembahyang sunat subuh 2 rakaat. Ibu-ibu biasakan kalau tak di jemaah kat rumah, sibuk macam mana pun tetap sembahyang sunat 2 rakaat sembahyang sunat subuh. Ada orang sebut sunat fajar, itulah sembahyang sunat subuh. Barang siapa kekal istiqomah sembahyang sunat subuh 2 rakaat, dapatlah segala isi apa yang di langit dan di bumi. Itu kehebatan solat sunat subuh. Dia termasuk sunat muakkad, sunat rawatib yang dituntut dan sunat Nabi. Siapa buat, pertama dia ikut sunat Nabi, kedua dia dapat meninggikan martabat dia di sisi Allah, makam kedudukan yang terpuji kerana amalan tersebut. Nampak? Sembahyang sunat 2 rakaat, kemudian bacalah subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim berapa kali? Terpulang nak buat 7 ke 10 semampu oleh kita. Ada subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya tidak ada yang dipuji melainkan kepada Engkau. Subhanallahil azim, maha suci Engkau ya Allah yang maha besar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Pendek kan? Kemudian istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar banyak kali, ataupun buatlah 10-10 terpulang untuk kemampuan. Tetapi yang nyata sepas sembahyang fardu jangan lokek, jangan hianati untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali. Kata Nabi, adakah betapa ruginya, betapa kedekutnya ya Allah orang seperti ini tak sempat nak memohon keampunan kepadamu ya Allah.
Mohon ampun. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baik, banyak dari dalam gua surga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidina Abu Bakar banyak mengingati kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam juga ibu-ibu lah. Kalau dekat dapur ke kat mana pun jangan rumot-rumot, janganlah Allah bang nak cukup bila ni banyak nak bila nak settle ni. Kalau berjalan ni, kalau daripada pemanis contoh, ada pemanis ni? Kemulah ada. Agak-agak kalau jalan kaki lah, dia sampai ujung kan, Zul Kijang kan. Kalau pergi cekel, pergi balik sampai. Pergi cekel. Pagi tu daripada tidur bangun sampai malam. Tengok, tak apa nampak saya susun. Pergi kat bilik kan susun lagi. Kan tak perlu. Kan ke dapur pukul 11 dah sibuk nak masak. Kan petang nak minum petang lagi. Malam, la sallallahu wa ta'ala bilal azim. Bila lah aku nak rehat ni? Macam robot ni buat Sebab itu ibu-ibu jangan merumon. Sebab apa? Itu dah tugas kita. Tapi mesti ada pembantu. Ada orang yang faham kena bantu. Kalau tak tuan-tuan, ibu-ibu, serah pada Allah. Sayyidatina Fatimah anak Nabi minta kepada Sayyidina Ali, minta tukang giriskan gandum. Kata Nabi, sesungguhnya ada ahli syurga yang lebih baik daripada engkau. Ditunjukkan. Itu dia. Tengok apa dia buat. Tengok dia balik rumah, suaminya balik rumah, disediakan air segelas, disediakan rotan, kemudian disediakan tuala, yang keempat disingsing kain dia. Ialah suami balik. Kalau kamu nak cakap ni semua dah isteri orang, yang orang yang nak matang, orang kata tak, dia tahu itu hak suami, dia perlukan aku, silakan. Kalau aku ada buat salah ni rotan, kau lah sebab aku, bukanlah mendera. Kalau kamu berpeluh dengan sebagainya, itulah tuala dikesatkan suami yang berpeluh. Dia haus, itu air kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya kat situ ibu-ibu yang rahmati Allah, cantik. Kata Fatimah, aku tak kelarat macam dia nak buat ya Rasulullah. Nampak? Kamu tadi minta, jangan kamu mengeluh, jangan kamu mengadu yang bukan-bukan. Minta sesungguhnya ikut kemampuan kamu, jangan dipaksa. Sesungguhnya ada balasan dia. Banyakkanlah tengah baca sigai baju, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Sampai nangis. Tak apa ibu-ibu, tak apa. Kalau nak menangis lagi hebat, sembahyang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam waktu malam, sembahyang sunat tasbih. Kalau waktu siang lapang, baca, buatlah 4 rakaat berterusan. Setiap kali kita bertasbih, selepas Fatihah surah 15 kali dan rokok yang lain 10 kan, 75 kali 1 rakaat, maka kat situ kita dah dapat 300 kali. Kata Ibrahim Halilullah, Nabi Ibrahim Halilullah kata, ya Rasulullah, ketika Mi'raj sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, sesungguhnya umatmu betapa untungnya. Kata Nabi SAW, kenapa ya Ibrahim? Dia kata, sesungguhnya inilah khazanah dunia yang dapat kepada umatmu. Barang siapa dapat membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, maka 1 pohon di surga hidup, 1 bangunan dibinakan. Kalau dia banyak baca, besok dia pergi kat tempat hijrah kita, besok ke sana, maka dah ada tempat kita untuk kita duduk, ada tempat untuk kita bernaung. Betul ibu-ibu? InsyaAllah. Hari ni ibu menaung kat rumah, kat sini ada air condition, betul. Kat rumah pun balik ada aircon, ada kipas, betul tak? Paling tidak berbuka tingkap, ada mesyuarat ahli tingkap dengan jiran sebelah. Tak ada Alhamdulillah. Ibu ingat, hijrah kita ni sekejap je ibu-ibu. Dulu dalam perut, cuba ibu pegang perut masing-masing. Pegang rasa. Berapa orang yang secara normal, berapa orang secara season? Normal, Alhamdulillah. Tapi berapa ribu urat yang dah terputus? Ada diganti.
Itu jihad dunia kan. Tapi pastikan anak yang lahir besok dapat membina ibu di mahkota apa dia. Ajarkan ibu-ibu juga berikan mahkota pada ibu dan ayah kita yang hidup atau mati. Setiap kali baca Quran, niatkan pahala untuk mereka berdua. Ajarkanlah untuk anak juga baca Quran, untuk hadiahkan pahala untuk ibu dan ayah. Selain itu juga dia dapat pahala kerana dia yang membaca Al-Quran. 2 in 1. Bukan kopi, bukan teh, bukan minum 3 in 1, 2 in 1. Ibu datang hari ini pun ada niat. Memang betul anjuran wanita UMNO sekejang, tapi dapat dengan niat. Ya Allah, mungkin dengan pertemuan dengan Puan Hana Rohana, Puan Suhaili, dengan Cik Azim, dengan saya, tuan-tuan, dengan kawan-kawan, ya Allah, ada penyakit yang belum keluar daripada jasadku. Ya Allah, mungkin dengan asbab aku berada dalam majlis ini, kau berikan syifa, kesembuhan sakitku ini. Betul? Ya, Bapak tu kena banyaknya. Ya Allah, mungkin dengan pertemuan ini akan tertunai hajat aku. Sebab tu bila kita pergi majlis ilmu-ilmu, kena banyak pasangnya. Cik Aziz pasangnya, Cik Suhaili pasangnya. Pasangnya apa? Kerana nak dapat kita berjemaah. Contoh orang lelaki pergi masjid sibuk tak sempatnya. Ya Allah, mungkin ada kekuatan bagi kita. Bagi ibu mungkin ada hajat-hajat tak tertunai lagi. Mungkin dengan asbab majlis ilmu ini tertunai hajat kita. Ada kesusahan yang belum terlerai, Allah berikan jalan yang mudah. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran itu ada penawar dia. Wa shifaa'un, itu penawar bagi setiap pesakit. Setiap sakit itu ada penawar, cepat ataupun lambat. Lambat itu terpula. Tapi daripada 6.600 ayat itu ada penawar ni. Sebab itu suruh khatam Al-Quran. Bukan khatam masa pengantin. Tak khatam-khatam sampai sekarang. Habis nak khatam macam mana Ustaz? Masa muda, bulan Januari sombang keluar, Januari keluar, Disember keluar lagi, tahun depan keluar lagi. Cukup 10 tahun 12 anak. Contoh, hari tak ramai macam tu. Itu tu rezeki. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Quran yang kita baca penyelamat kita di dalam alam barzakh, alam baqa tu, dalam kubur. Suratul Mulk, dia kata dia datang sikit, siapa kau? Akulah Suratul Mulk yang kau baca ketika kamu hidup. Dia menyinari kita di alam kubur, menerangi kubur kita, menerangi kubur kita. Iaitu ibu-ibu yang rahmati Allah. Habis bapa orang keluar alam rahim, tengok anak keluar sekarang dah besar dah dewasa, dah ada menantu, dah ada cucu, kita dipanggil Nek Umi lah, panggil atuk lah. Kemudian akan hilang tersebut, akan datang alam gelap kedua, iaitu alam kubur. Kemudian dibangkit punya hijrah suruh alam mahsyar yaumul kiamat, dan yang akhir ESA, iaitu akhirat kita. Itulah daripada dunia kita nak pergi syurga atau pergi neraka. Maka nak menimbangkan amalan mizan kita, antaranya itu tadi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Nak kita cepat berada di syurga, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Hari-hari buat, tak ikut mampu tuan-tuan. Yang kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ani ibu-ibu kalau terjaga waktu malam, sama ada nak buang yang kecil ke atau sebagainya, terjaga waktu malam, ibu terjaga. Ada anak kecil lagi kat rumah? Ada yang ada abang besar je kan? Abang besar, abang haji ngada-ngada kan? Dia main kuit-kuit kaki pula kan? Dia kuit suruh sembahyang tahajud, bukan terkejut. Kata Nabi, apabila bangkit waktu malam, buatlah sembahyang paling ringan, iaitu khafafaita ini, iaitu paling ringan, iaitu sembahyang sunat tahajud. Ya,
Kata dia kepada Anas bin Malik, kata Nabi SAW, berwuduklah kamu dengan sempurna, kemudian dirikan 2 rakaat solat. Dia tak sebut solat apa, tetapi biasa kita waktu malam solat sunat tahajud. Solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu ayat Quran dalam surah Isra. Memang ada waktunya solat sunat tahajud. Maknanya lebihkan kamu bersujud kepada Allah dan kamu bermunajatlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala malamnya solat tahajud. Waktu siang tak ada tahajud. Maknanya kalau kita kejut waktu malam terkejut, dah kita nak apa sekalipun tak sembahyang sunat tahajud. Tetapi apabila kita bangkit daripada tidur, pertama kali kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dulu. Kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rabbik fili, Rabbik fili, Rabbik fili. Ya Allah, ampunkan dosaku, ampunkan dosaku. Atas buat Allahumma fili, Allah ampunkan dosaku, ya Allah ampunkan dosaku, Allahumma fili. Tak sambut, tak sempat nak sebut, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah. Tak apa, aku tidur tadi aku buat, aku tak sedar dah. Sekarang aku sedar, minta ampun dengan Allah. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dah biasa dah minta, ya Allah. Itulah doa paling mustajab. Ya Allah, anakku hari ini ambil piksa, ya Allah, kau berikan kelapangan baginya, ya Allah. Berikan ketenangan, ya Allah. Berikan kekuatan ingatan ini, ya Allah. Permudahkan dia nak jawab soalan ke, menjawab peperiksaan ke apa, minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta itu sebenarnya doa paling mustajab. Doa ketika kita tidur bangkit yang kita sedar, itulah doa paling mustajab. Jangan kita kosong, jangan buka-buka handphone pula bercahaya, WhatsApp siapa pula ni yang rasa nak tidur. Jangan, tinggalkan. Yang pertama sunnah ni yang disuruh baca. Kita tak tahu takut kita bangkit, lepas tu kita semula apabila kita sedang dah ada alam kubur. Sebab tu maksud yang waktu malam itu tadi, pada waktu malam tersebut itu ingat pada Allah. Itu sunnah Nabi. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak Nabi ajar hijrah yang paling kuat adalah jihad fi hijrah fi qalbi, dengan hati. Lawan hawa nafsu kita untuk lebih baik daripada semalam. Semalam lebih baik daripada hari yang seterusnya, dan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang akan datang. Syaratnya kita kena bergerak. Ibu-ibu kena bergerak, ibu-ibu juga kena berubah. Tak ada siapa, ya. Buat macam ibaratnya ibu buat kuih apam lah. Dia nak kenyal ke, dia nak gebu ke, dia nak bantan, terpulang pada resepi masing-masing. Tapi bila kita dah, istilah saya buat macam apam, dia dah bantat tu dah tak kenyal, dah kenyal dia tak keburu. Ibaratnya seperti kain kapan yang membungkus jasad yang sudah tidak bernyawa. Jelas ibu faham, ya? Kalau kita hidup tonyok-tonyok di anak, cium pipi ibu, suami pun tumpang kasih cium pipi ibu, cium dahi ibu. Dia terasa kehangatan. Bila kita dah jadi mayat, sejuk, dah tak ada rasa apa-apa, tuan-tuan. Dah tak rasa apa-apa, betul tak? Tapi apa persiapan kita nak bawa sana tu? Ya Allah Rabbi, itu bila dah dalam keadaan macam tu, pastikan didik anak yang soleh. Apa dia kata Nabi? Itu ilmu yang munafaat, ya. Anak-anak yang soleh. Kemudian sedekah jariah, sedekah yang paling nyata. Ada anak, mudah-mudahan anak tahu bagaimana seorang ibu, seorang ayah membesarkan dia, budinya tidak terbalas. Apakah sumbangan terakhirnya? Ajar ke anak, jangan takut. Nak, besok kalau ibu dah tak ada, ibu dah nak masuk kat lahat, jangan siapa-siapa sentuh ibu. Kenapa pula ibu cakap macam tu? Anak-anak ibu lelaki ada 3 orang. Kalau ibu dah pakai baju putih, ibu nak tidur lama kat dalam bilik tu, maka anak-anak
anak lelaki ibulah yang angkat, bahan-bahan letakkan, baringkan ibu dalam liang lahat. Kalau tak ada anak laki, anak menantu. Tak ada anak menantu, adik-beradik lelaki. Jalan kita jauh ibu, jauh. Nak letak dekat situ, kita sejuk, panas, kita dah tak ada rasa. Mana kata amal kita, anak soleh doakan kita. Kedua, ilmu yang munafaat kita beri kat kawan kita masa hidup yang baik-baik. Ilmu mengajar mengaji, ilmu menjahit langsir, ya, ilmu-ilmu resepi apa orang buat yang baik-baik, jangan menjahat. Kemudian sedekah yang berterusan. Yang paling baik sekali adalah infak kita, adalah kita wakaf. Wakaf itu apa? Itu jariah mengalir terus. Buat madrasah, buat masjid, mengalirkan air tempat yang tak ada air, ya, dialirkan terus. Orang belajar yang baik-baik. Sebenarnya inilah yang kita nak tinggal. Kita tak tahu lagi anak kita besok buat ke tidak. Cuma kita mengharap. Jadi kita nak diharap, kita pun tak macam dalam kitab Tadbirul Ghafilin. Kenapa kata ulama itu dia pergi kubur kamu dalam keadaan baju begini-begini, dilihat anaknya. Ada ulama dia pergi kat rumah ayahmu dalam keadaan baju compang-camping begini. Kemudian berilah sesuatu untuk ayahnya. Bila anaknya mendengar seorang alim beritahu anaknya dia bersedekah, anaknya buat amal-amal semua untuk arwah ayah dia, maka bila hari yang kedua seterusnya alim ulama itu bermimpi semula dan pergi kat rumah anak tu. Saya lihat wajah kamu, wajah ibu kamu, wajah ayah kamu dalam sana dalam kubur tu berseri-seri wajahnya. Ya Allah, apakah amalan yang kamu buat? Dia begini-begini. Teruskan wahai anakku. Jadi tak putus doa, amal tak putus. Anak-anak yang dititipkan kat dunia ini untuk kedua ibu bapa kita. Maknanya hijrah kita, roh kita ni nak jaga betul ibu-ibu. Betul kita jaga. Jadi itu insya Allah dipermudahkan perjalanan hidup kita. Ya, bila dekat alam barzah, bila masing-masing kat sana ahli mahsyar semua masing-masing, mana anak aku, mana suami aku, mana jiran aku dan sebagainya, semua tak ada, semua menghadap pada Allah. Disebut nama seorang. Mana dia? Selepas Nabi SAW, umatku, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu Nabi tinggalkan pesanan tersebut. Dan yang akhirnya apa dia? Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, segala puji bagi Allah, wa bihamdih, ya, maha suci Allah. Sejumlah ciptaannya, adada khalqi, yang diciptakan segala apa yang di langit, apa yang ada di bumi, wa ridha nafsi, maknanya kat situ keredaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Redha Allah, redha biwalidain. Hidup kita mesti mendapat redha daripada ibu dan ayah kita masa hidup. Nanti pesan Ustaz saya, mak bapak saya dah mati dulu, ada lah yang terguris-guris macam mana. Minta ampun dengan Allah. Sebab tu penting kejayaan hidup di dunia dan di akhirat adalah redha daripada kedua ibu bapa kita, baru dapat redha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ridha nafsi. Jadi kita dapat redha Allah dengan rahmatnya dan masuk dalam syurga Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Redha, ruh yang Allah redha, masuklah dalam syurgaku. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Selamat sejahtera, masuklah ruh-ruh yang mulia di dalam syurgaku. Dia tak panggil nama kita, ruh semua orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah dengan rahmat. Memang betul, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan kau ya Muhammad untuk memberi rahmat kepada sekian alam. Yang dikatakan rahmat 99 Allah tetap
tunggu tangguh ke Aiwi dulu. Yang satu diturunkan ke dunia, nanti bila di hari al-masyaqah masuklah kau dalam syurga Allah, kamu akan dapat 99 lagi rahmat kuasakan lagi kepada mereka yang cinta kasih kepada aku, beriman kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa dikatakan itu? Waridha nafsi wa zinata arsy, keindahan arasy Allah, wa midada kalimati, melimpahnya kalimahnya, kalimah Allah, puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu banyak memuji subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ini semuanya pelengkap. Ibu-ibu nak masak nasi ke, nak apa ke, buat 5 pisau sikit, letak kat dapur. Hari ini belum baca lagi subhanallah alhamdulillah subhanallah alazim astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Tambah lagi kat tempat baca, kat ruang mana yang boleh kita selalu duduk santai-santai sama baca. InsyaAllah lisan kita membaca, hati kita akan lekat dengan lisan yang apa kita baca. Jadi ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu wa ta'ala, hijrah yang besar sekali adalah melawan nafsu kita. Hijrah fizikal saya tak ada masalah tuan-tuan. Ibu-ibu dah banyak makan supplement lah, betul? Sakit lutut cari apa? Susu apa? Anilin. Anilin apa? 45 tahun ke atas. Lagi makan kalsium apa? Tempat macam bahan rebus lah. Apa? Urat-urat apa ni? Urat-urat macam-macam tak? Alhamdulillah. Ya, buat hospital. Pasti ke dia bukan semua menyembuhkan wa iza batastum jabbarin wa iza batastum jabbarin wa iza batastum jabbarin. Saya pergi kuliah kat Labih, makcik duduk dekat atas. Ustaz, ni jauh saya nak balik sakit. Kenapa? Ustaz, saya yakin Ustaz cakap boleh lewat. Saya tak menyembuhkan. Saya bagikan selawat tu, ya, selawat tib ala sahabat syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa hadiaiha bihaqi azamati zatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dia yakin, dia baca 3 kali lepas semayang, dia baca tu sama dia pegang lutut dua-dua. Alhamdulillah. Yakin selawat dengan selawat dengan istighfar yang paling banyak. Kalau dia tak baca selawat, kena buat balik dengan istighfar. Istighfar ni cukup besar. Ada orang dari sekitar seorang alim, dia menegur seorang yang berpenyakit berpuluh tahun. Dia kata, ya wahai alim, aku ni diberikan dugaan sakit begini berpuluh tahun tak sembuh-sembuh. Dia kata, mudah aja, kamu dah istighfar Allah. Ya, istighfar dah banyak, ya Allah, dah aku buat ya. Okey, lagi satu paling mujarab selain istighfar, engkau kena sedekah jariah, maknanya kamu kena berikan infak yang terbesar untuk masyarakat Islam di suatu tempat yang tidak ada air, maka dibuatkan perigi mengalir, menyeburlah air mata air, dan untuk kegunaan kampung yang ketandusan tadi, air itu dapat digunakan terus mengalir airnya, tidak lama penyakit dia pun sembuh. Apa daripada belajar? Nabi kata bersusah dia naik sana. Makna wang ringgit harta kita, pastikan setiap hari mesti ada infak. Kalau 110 ringgit hak orang lain, paling tidak 1 ringgit. Tak mampu dengan duit, dengan makanan, bagi kat jiran, jemput hari ini, balik semua tadi, ataupun JJ. Weh apa hari ni JJ, jemput bagi kat jiran sebelah 40 rumah, sebelah 40 rumah, depan 40 rumah, belakang 40 rumah, rumah tingkat
masak sup, wahai Aisyah, berikanlah kuah-kuahnya, janganlah diberi bau aja. Kalau ada kuah ada isi letak, janganlah kuah bening aja. Tahu pula ni sup ke kuah bening, nak bagi sup adalah isinya. Tak ada isi daging, paling tidak letaklah ada isi, ada sayur, betul tak? Kalau ada daging lebih baik. Kan lepas korban kan, buat apa simpan kat peti sejuk? Dah ambil barakah korban dah. Yang ada nak belajar tu sampai mana? Cakap terus terang orang Melayu, nak tunggu anak KL balik lah. Dia makan daging korban. Daging korban cuma 4 hari je boleh makan. Kan dia tahu dah banyak buat. Hari raya korban sembelih 10, 11, 12, 13, hari tasrik 4 hari. Sunat orang yang berkorban makan. Sebab tu suruh ambil sikit, bukan ambil bahagian dia sampai berbelas kilo, 5 kilo simpan. Dia sunat. Kalau dia puasa sunat korban untuk diri 1/3 sikit untuk dimakan dan ahli keluarga dia. Memadai 1 tahun tu satu keluarga ada buat. Dia akan cover satu keluarga. Dia mah yang lebih 1/3 lagi kena ingat pada yang untuk sedekah. Orang yang betul-betul yang perlukan daging tersebut, orang susah, ahli asnaf. 1/3 lagi untuk beri hadiah. Jiran tudung merah, jiran sebelah, itu beri. Tak ada simpanan. Tak ada. Kalau akikah dah siap masak, bagi afdal. Daging mentah kalau dia terpulang, dia dapat banyak sama ada dia nak masak ke, dia nak jual kat orang ke. Daging RM38 sekilo. Aku dapat daging korban 10 kilo, aku jual 10 kilo dapat RM380. Aku nak duit, aku tak nak daging. Orang tu susah, betul. Dia dapat 5 kilo, kau nak tak? Ni korban, aku tak ada duit. Kau beli daging ni, jual kat pasar 40, aku jual 20. Dia tak nak, perlukan duit. Sebab kita dah bagi dia, itu hak dia. Dia nak buat apa, betul tak? Sebab daging tak. Itulah fiqah, ibadat mudah. Nampak mudah kan? Jadi ibu-ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagilah. Lepas ini hani hijrah, simpan ibu-ibu 100 sampai bulan Zulhijjah cukup 1000, betul tak? 800 dah. Okey, anak dah dengan kawan-kawan dalam suatu keluarga ada satu nama cukuplah. Maknanya dia untuk kawal. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, ini korban untuk diri aku dan keluarga aku. Sembelihan kedua kambing, yang kedua bismillahirrahmanirrahim untuk aku dan umat aku dan buat untuk yang tak mampu. Kita pilih korban ada tak yang paling murah harga lembu tu. Kalau kotak air, saya bawa uang Bangla kiri kanan 12,000. Dia kata buka harga sekali, betul-betul Ustaz. Dia datang tak sampai hati dia. Lembu saya ni saya buka 12 sebenarnya cuma harga 10 ke 19, tapi saya cepatkan nak buat. Dia bawa 5,000 ada bagi. Dia kasih 10,000 yang besar. Saya tanya kenapa? Kita nak tolong orang susah, kita nak kasih daging, bukannya tulang, bukannya urat. Dia bagi betul. Sekali dia turun, ibu-ibu turun, memang dia nombor 2, dia simpan, dia sambung. Lagi satu dia punya bangsa, kalau sembahyang ni dia Hanafi, hamba dia sembahyang sunat dia, kalau sebelum zuhur 4 rakaat tetap dia buat. Lepas zuhur 4 rakaat sunat dia buat. Dan isyak 4 rakaat buat. Sembahyang duha dia kira-kira cukup 12 rakaat. Kita 2 rakaat duha terkucil. Alah mencek. Waktu siang kerja macam mana kata Nabi, tak dapat sedekah tadi kan, tak dapat kan? 2 rakaat sembahyang sunat duha dapatlah 360 buah sendi kita tadi. Tak ada duit dah Ustaz, tak ada makanan nak bagi zakat apa, memadai kita sedekahkan waktu duha 2 rakaat sembahyang sunat duha. Kenapa? 2 rakaat, mudah-mudahan kita dielakkan daripada penyakit lupa. 2 rakaat waktu duha, 2 rakaat malam tahajud meninggikan darjat kita terpilih di sisi Allah. Makam orang yang beriman lebih tak apa.
istiqamah waktu malam tahajud tak kurang tak lebih 8 rakaat. Duha pun begitu juga. Hinggakan waktu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga kadang-kadang terlepas Nabi qada waktu siang. Kita ala sunat Ustaz. Ya, tapi dia berwaktu. Apatah lagi sembahyang fardu. Jangan ibu tinggalkan. Wahai nenek-nenek sekalian, wahai istri-istri, wahai ibu-ibu, pastikan dalam rumah nak tidur jangan ada maksiat besar. Balik cucu-cucu ke rumah, anak menantu yang dah akil balik, ketuk pintu, jangan segan-segan. Dah solat isyak ke belum? Itu salah satu di antara penyakit di kat Malaysia ini. Orang senang-senang membuat dosa besar, senang terang-terangan aja. Itu kenapa nenek sembahyang, ibu sembahyang, semua sembahyang, tetapi macam tak tenang tidur dia. Rupanya ada yang membuat dosa besar. Apa dia? Tarakus solat, meninggalkan solat jadi. Macam mana pun ini berjanji pada diri kita, hijrah kita besar, solat tu jaga kita. Solat. Dan yang lain tu akan mengikutnya, insya-Allah. Jadi setakat tu ibu-ibu, hari hijrah besar kita ni, iaitu ma'ah bersama kita hijrah nak mengubah kedudukan kita, iaitu bersama roh nurani kita yang sejahtera. Tak ada siapa yang kamu bela, kita akan bela jasad kita sendiri. Masih mohon kemaafan kalau ada silap saya tak cerita sepenuhnya, sebab saya nak bawa itu semua fisik ke Nabi. Tapi Nabi ajar bagaimana pada Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya adalah kekuatan jiwa melawan hawa nafsu kita. InsyaAllah mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat.